Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh keberkatan ini insya-Allah kita dapat bertemu dan berkumpul sekali lagi untuk meneruskan perbincangan berkaitan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan kita bermohon dan berdoa kepada Allah agar terus diberi ruang dan kesempatan, dipanjangkan umur, dikurniakan kesihatan yang baik. Sekarang ni Covid pun makin meningkat, makin ramai yang kena tuan-tuan. Jadi kita berdoalah mudah-mudahan kita selamat, ahli keluarga kita selamat, jiran kita selamat, dan seterusnya negara kita dan umat Islam seluruhnya selamat daripada ancaman Covid ini insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan sambung tajuk 56 yang telah kita masuk pada pertemuan yang lepas, iaitu babu fadlil ju' wa khushunatil 'ish والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات, yang bermaksud bab pada menyatakan kelebihan berlapar, keutamaan berlapar. Kemudian khusyuna al-ish, kehidupan yang tidak berapa mewah, kehidupan yang biasa. Wal-iqtisari 'alal qalil, dan rasa cukup dengan kekurangan makanan, minuman, pakaian dan selainnya daripada bahagian-bahagian jiwa. Wa tarkus syahwat, dan meninggalkan syahwat ataupun keinginan-keinginan tuan-tuan. Kita dah masuk bab ni pada pertemuan yang lepas, dan kita pun telah berhenti pada hadis yang ceritakan bagaimana Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah kenyang pun tuan-tuan dalam tempoh 2 bulan daripada memakan khubz syair ataupun roti yang dibuat daripada tepung gandum. Syair gandum. Dan kalau kita tengok berdasarkan budaya orang Arab, roti gandum ni dia roti yang tak bermutu sangat, roti biasa je. Jadi roti ini pun Nabi tak kenyang makan dalam tempoh 2 bulan berturut-turut. Maknanya ada je satu hari Nabi tak makan, Nabi berlapar. Jadi ini kehidupan Nabi, untuk Nabi ceritakan ataupun untuk kita ambil pedoman, ambil pengajaran tuan-tuan. Sebab kita ini dikurniakan Allah dengan Allah Rabbi, dengan nikmat yang limpah ruah kan, melimpah ruah. Ini mujur Covid tuan-tuan. Kalau tak Covid, ujung tahun ni dengan biryani, kambing, ayam masak merah, acar, kuih, kenduri saja kan. Kenduri kahwin boleh katakan setiap minggu lah, Sabtu dengan Ahad tu. Kenduri akikah, pergi pula umrah, anak nak pergi masuk universiti, kenduri saja. Makna kita dekat Malaysia ni, alhamdulillah tabarakallah, Allah kurniakan nikmat dari sudut makanan dengan begitu mewah. Cuma bila time Covid ni kita dah tak boleh buat kenduri, kuranglah jemputan. Jadi itu mungkin peringatan atau pesanan supaya kita ni berjimat, supaya kita ni bersederhana dalam setiap aspek kehidupan tuan-tuan. Jadi kita berhenti dekat hadis itu, dan pada malam ini kita nak sambung hadis yang berikutnya.
Oh, yang ni pun sudah. Kita nak sambung yang ketiga. Wa an Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu, daripada Abi Sa'id Al-Maqburi, daripada Abi Hurairah menyatakan bahawasanya dia, Abu Hurairah, marra biqaumin, melalui satu kaum. Abu Hurairah ni sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia peluk Islam agak lewat, setengah ulama berpandangan dia peluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, lewat. Tetapi dalam tempoh 3 tahun sebelum Nabi wafat tahun ke-10 Hijrah. Jadi lebih kurang 3 tahun tu dia berdamping dengan Nabi. Dia sentiasa bersama dengan Nabi. Dia ambil setiap ilmu ataupun mutiara hadis Islam. Jadi banyaklah yang dia riwayatkan dan lalu dia sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain dan juga kepada tabi'in. Dalam hadis ini dia cerita, pada satu hari marra biqaumin, dia melalui satu kaum, baina aidihim syatun masliyatun, yang mana kaum itu ada pada mereka seekor kambing yang dipanggang. Sedaplah. Kambing panggang ni Allahu Rabbi. Kalau sekarang pula dipanggil kambing madfun. Tuan-tuan kalau makan memang meleleh anyu lah. Saya dulu waktu dekat sana, tak, mula-mula tu tak suka kambing ni. Sebab kita kat Malaysia ni jarang kambing. Dia ada bau sikit kan. Dia hamil. Sekarang ni orang suka lah buat kambing bakar. Dulu 20 tahun, 10 tahun lepas, 20 tahun lepas orang tak apa gemar lembu ataupun kerbau. Jadi waktu pergi sana, waktu saya belajar dekat Timur Tengah tu, sana tak ada kerbau, lembu pun tak ada dekat Jordan tu. Jadi yang banyak kambing lah. Jadi dia orang bawa kat satu restoran dipanggil Matam Qahirah. Lalu abang sini ni pesan kepala kambing, sup kepala kambing. Oh, ini kalau tengok mula-mula tu ngeri nak makan. Ada lidah macam-macam lah. Rupanya tuan-tuan, kambing ni kira macam makanan kegemaran orang Arab. Dan orang-orang Arab yang berduit dia akan makan kambing. Tambah pula kambing bakar ni tuan-tuan, macam dalam hadis ini, ataupun kambing yang macam kita buat tu lah. Yang sekarang ni kalau kita buat akikah, kita buat kambing bakar dengan kambing kari. Tambah pula kambing macam itu. Itu orang yang kaya-kaya je makan. Ataupun kambing madfun pun sama. Jadi Abu Hurairah ni dia melalui satu kaum yang mana kaum tu tengah macam ada kambing yang tengah dibakar untuk dimakan. Fada'uhu, lalu mereka mengajak Abu Hurairah untuk join sekali, makan sekali. Fada'uhu fa'aba ayyakula, lalu Abu Hurairah enggan, menolak ajakan tersebut, menolak dengan baik ajakan tersebut, dan dia pun tak makanlah. Wa qala, lalu kata Abu Hurairah, memang kata-kata ni sangat kemas lah. Dia kata pada kaum tu, kharaja Rasulullah minad dunya, Nabi Rasulullah keluar dari dunia ni, wafat, meninggal dunia. Walam yashba' min khubzish sya'ir, Nabi tak pernah kenyang pun daripada makan roti gandum. Apatah lagi nak makan kambing yang dibakar. Itu maksud dia. Maknanya mewahlah kaum tu makan kambing bakar. Aku tak sanggup nak makan sebab aku teringatkan Nabi. Bukannya dia action. Kita ni kadang-kadang kawan kita cakap, saya tak makan, saya puasa. Action lah tu. Kita mula nak peli lah kan. Jadi Abu Hurairah tak. Arab ni pula, dia bukannya ada macam kita duk peli, bahasa kiasan yang buya-buya ni. Arab kadang-kadang disebut dengan direct. Dia beritahu memang Nabi tak pernah makan kenyang. Nabi tak kenyang selama Nabi hidup ni, sampai Nabi wafat, dia pernah makan roti gandum. Ini pula makan kambing bakar ni. Jadi dia rasa insaf. Abu Hurairah dia nak ikut Nabi, dia nak berlapar daripada makan benda yang mewah-mewah atau benda yang sedap-sedap, sebab dia tengok Nabi, dia tahu bahawa Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan benda yang mewah-mewah seperti kambing syatun masliyatun. Jadi ini merupakan pesanan kepada kita juga tuan-tuan. Kita nak makan hukumnya harus. Nanti jangan pula lepas ni kenduri tak ada dah, tak ada. Lepas ni kambing tak ada, yang kita makan apa, ikan kering je kan. Janganlah. Untuk kita jamu pada orang, jamu yang the best, terbaik. Tetapi dalam waktu yang sama, kita ingat juga pada mereka-mereka yang memerlukan, mereka yang dalam kesusahan, mereka yang tipe musibah tuan-tuan. Dan kalau lagi cantik, bila mana kita buat kenduri tu, kalau ada dalam taman kita tu orang yang susah, orang yang kita anggap sebagai tidak berkemampuan, kita utamakan, kita hantar makanan tu kepada mereka, supaya mereka merasai nikmat kenduri yang kita jamu. Kita kenduri biasanya memang sedap kan. Jadi kita jemput kawan-kawan kita, tetapi mungkin ada yang segan nak datang, mungkin jarang tegur
Kita tahu dia susah dan dia memerlukan. Jadi itu terbaik dakwah kita bagi, kita hantar kat dia dan dia juga dapat menikmati apa yang kita nikmati, tuan-tuan. Itu merupakan contoh yang baik yang boleh kita amalkan, insya-Allah. Sebab kalau kita nak harap dia datang, orang-orang yang susah ni dia tak datang. Dia segan. Bila tengok pula kenduri kita ni macam grand ataupun macam hebat sikit, lagi mereka segan nak datang. Kena pula tetamu tu wakil rakyat sana, wakil rakyat sini. Jadi dia orang-orang susah ni datang, ini bukan kita punya level ni. Jadi mereka duduk kat rumah, duduk tengok je kenduri daripada jauh. Jadi kita yang belajar tentang hadis Nabi ni, kita ingat Nabi tak kenyang pun daripada roti gandum. Roti gandum ni dah lah dia punya mutu tak apa nak bagus. Bukannya antara grade roti yang bagus. Kalau kita kat Malaysia kan, kita ada gardenia, kita ada pula roti macam-macam jenis roti. Kita dah boleh grading dah roti tu. Roti hubzun sya'ir ni dia antara yang bawah punya mutu. Itu pun Nabi tak pernah kenyang, tuan-tuan. Apatah lagi kalau kambing masliyatun, syatun masliyatun seperti ini, lalu Nabi pun tak makan, melainkan ada jiran yang hantar kepada Nabi. Lalu kata Abu Hurairah, dia kata Nabi keluar daripada dunia ini, kharaja Rasulullah min dunya walam yashma' min khubzin sya'ir. Nabi tak pernah kenyang daripada roti gandum. Jadi dia pun tolak ajakan tersebut dan dia tidak makan. Jadi dalam hadis ini juga dapat kita perhatikan bahawa sikap akhlak sahabat ni, dia nak tiru macam Nabi SAW. Abu Hurairah dia cuba nak apply apa yang telah Nabi amalkan, walaupun dia ada peluang untuk makan kambing tu sebab orang tu ajak, tapi dia tolak sebab dia nak ikut macam Nabi ketika hajat Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Anas radhiyallahu anhu qala, lam yakulin nabi ala khiwanin hatta mata wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Rawahu Bukhari. Maksudnya apa? Daripada Anas ni maula Nabi, pembantu Nabi, dan Anas sempat hidup hampir 10 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun antara banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi dan banyak mengetahui tentang hajat baginda sallallahu alaihi wasallam, tahu tentang akhlak Nabi. Jadi itu adalah Anas bin Malik. Baik, lalu kata Anas, Nabi ni tak makan di atas meja, khiwanun, meja, hatta mata, sampai dia mati. Bayangkan, tuan-tuan, Nabi ni pemimpin, ini banyak kali saya sebut kan, pemimpin pertama di negara Islam Madinah, orangnya paling tinggi, paling berkuasa di Madinah pada ketika itu. Tetapi Nabi punya rumah tidak ada meja makan. Rumah kita meja makan dalam 10 dia untuk 10 orang kan. Kita 2 orang dengan anak kita 4 orang dia. Tapi kita cakap ni tetamu nak datang ni, kita pun tempah yang 10 punya kursi tu. Kemudian kayu jati pula tu. Dia bukan kayu biasa-biasa. Kayu jati import daripada Indonesia. Contohlah. Jadi melambangkan kemewahan. Nabi tak ada meja. Pemimpin nombor 1 ni. Rumah Nabi kita dah ceritakan dulu. Nabi ada banyak rumah lah sebab Nabi ada banyak isteri. Ada rumah Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah, asing-asing. Tapi dekat-dekat. Jadi rumah Nabi itulah yang tempat Nabi dimakamkan. Hari ini kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Nabawi, kita ada mihrab kan, replika kan, Masjid Nabawi. Tengok kat replika ni, teringat kat Masjid Nabi SAW. Walaupun dia replika, tak apa. Maknanya kalau boleh besar lagi baguslah, supaya dia jadi mihrab yang sebenar. Baik, tuan-tuan, kalau kita pergi Masjid Nabi, kita akan duduk kat Raudah. Sebab di situ ada tempat yang mustajab doa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia punya kapet warna hijau tu, tak besar mana pun, antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi. Lepas tu kita nak keluar, biasa kita akan, bila kita dah duduk kat Raudah tu, kita kena keluar lah. Tak boleh duduk lama-lama sebab marah adik kutu belakang kan. Pakistan, India kat belakang tu duduk tolak-tolak. Jadi kita sembahyang 2 rakaat, kita doa, kita kena keluar. Kita keluar tu, kita akan lalu makam Nabi, makam Abu Bakar As-Siddiq dan makam Umar Al-Khattab. Tuan-tuan pun bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, ataupun ya Khalifah Rasulillah, Khalifah, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Sebab gelaran Khalifah ini hanya untuk Abu Bakar Siddiqnya, dan gelaran Amirul Mukminin dimulakan oleh Sayyidina Umar, kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah selepasnya, tuan-tuan. Baik, jadi kita pun bagi salam.
Tempat makam Nabi tu kita tengok dekat lubang tu. Tapi baru saya pergi 2018 tak boleh tengok lubang tu. Polis tu tak bagi. Dia suruh angkat tangan je bagi salam je. Tak boleh nak jenguk kat lubang tu. Mungkin ramai sangat orang pada waktu tu. Tu tak ada Covid. Sekarang ni lagi tak boleh lah saya rasa. Bila ada Covid ni lagi tak dibenarkan. Jadi bila kita dapat tengok makam Nabi tu, di situlah rumah Nabi waktu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Mana bersatu je lah rumah Nabi. Maknanya Raudah rumah Nabi tu lebih kurang berapa je, tak besar mana. Dan dalam hadis mengatakan Nabi tak pernah ada meja makan sampai Nabi meninggal dunia, tuan-tuan. Saya dah baca hadis ni pun, tuan-tuan, rasa dalam hati tu, Allah, hidup Nabi ni memang sangat berbeza dengan kita pada hari ni lah. Memang insaf lah. Sebab kita tengok, kita ada meja makan. Dulu saya pernah tak ada meja makan selama hampir 2012, 2018, 6 tahun tak ada meja makan. Jadi nak cubalah hidup zuhud ni, hidup macam, yalah kita nak tengok macam mana. Tapi bila ada tetamu, lepas tu kita tengok apa ni, mak mertua datang, adik-beradik datang, bila mereka makan tu nampak macam susah kan. Kena pula kalau yang dah berumur tu. Jadi orang kata kita belilah bang. Tapi bila dah beli tu dia beli besar sikit lah kan. Jadi bila tengok hadis ni, Allahu Rabbi, Nabi tak pernah ada meja makan sampai Nabi meninggal dunia. Kemudian disambung lagi, wama akala khubzan muraqqaqan. Tadi khubz syair, itu roti gandum yang mutu di bawah. Ini roti muraqqaqan, roti yang diperbuat daripada tepung yang halus. Maknanya grade tinggi ni. Maknanya kalau kita hari ni roti grade tinggi, tak gardenia lah kot, nampak lembut-lembut sikit kan. Macam tu lah. Jadi dibuat daripada tepung yang halus. Ini pun Nabi tak pernah makan sampai Nabi meninggal dunia. Jadi itulah maknanya kalau kita baca hayat Nabi ni, sepatutnya kita akan rasa insaf lah, ataupun rasa, ya Allah, jauhnya hidup aku dengan hidup Nabi, ya Allah. Kita ni adalah pendosa. Kita semua ni pendosa, tuan-tuan. Jangan action lah. Tak kira siapa pun, ustaz ke, PU ke, apa lagi, da'i ke, kemudian ulama, habaib, semua yang ada pada hari ini, semuanya pendosa. Sebab yang maksum hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dosa kita tu kecil lah dan diampunkan dengan amalan-amalan kebaikan. Al-hasanatu yuzhibna as-sayyi'at. Dalam Al-Quran kan, itu yang kita harapkan, bukan dosa yang besar. Dan Nabi tidak ada dosa. Tetapi hidup Nabi, meja makan tak ada. 2 minggu lepas kita bincang, tidur atas hasirin. Nabi tidur atas tikar, yang mana bila Nabi bangun, faqama, para sahabat tengok, Ibnu Mas'ud tengok, ada kesan-kesan pada belakang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tilam. Tikar yang tidak ada tilam. Diberi tawaran, sahabat cakap, ya Rasulullah, kita bagi bawa wita'an ataupun macam tilam lah untuk Nabi tidur menggantikan tikar ni, hasil ni tadi. Kata Nabi, tak apalah, apa dunia ni bagi aku kan, apa sangat dunia ni untuk aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kata kita susah kan, hari ni hidup susah, Covid, banyak yang tak ada kerja, tapi kita makan, rasanya semuanya makan dengan kenyang. Nanti kita akan jumpa lepas ni, kita hadis Nabi lapar nanti. Kita makan dengan kenyang, walaupun mungkin tak semewah orang lain lah, tetapi kenyang, kita boleh makan. Melainkan mereka-mereka yang gelandangan tu lah, yang gelandangan yang tak ada rumah, kemudian yang tidur dekat bawah jabatan, itu mungkin kita perlu bantu, ataupun kita perlu bagi bantuan. Cuma secara umum, yang ada pada dalam majlis kita pada hari ini, kebanyakannya makannya cukup. Makannya cukup, pakaian cukup, dan serba-serbi kita katakan cukup. Jadi amalan kita bandingan Nabi ni yang kita dengar dalam hadis, Nabi sembahyang sunat, bangun malam sampai bengkak-bengkak kaki. Hadis yang sahih. Aisyah cerita kan, Nabi bangun dan Aisyah tanya, ya Rasulullah, bukankah kamu telah diampunkan dosa yang terdahulu dan yang akan datang? Ma taqaddama wa ta'akhir, kata ya Aisyah. Kata Nabi, afala an akuna amdan syakura. Tak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukur Nabi tu bukannya sebab Nabi dapat rumah besar, bukan sebab Nabi ada makan yang mewah-mewah macam Raja Kisra, Raja Kaisar, Raja Muqawqis, Raja Rom, Byzantine, tak.
syukur Nabi itu sebab Nabi dipilih menjadi seorang Rasul dan Nabi ditugaskan untuk menyebarkan risalah Islamiah kepada umat manusia. Dan pada waktu itu adalah orang Arab di Makkah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Dan Nabi bersyukur bila Allah ni bagi nikmat yang seperti itu, iman, Islam kepada Nabi SAW. Jadi kita pun sama. Kita pun dapat nikmat iman. Kita pun dapat nikmat Islam, tuan-tuan. Kita lahir-lahir, nama kita dah Muhammad. Muhammad Hasan, macam-macam lah. Tapi nama kita Islam lah kita ni. Bila kita Islam, apa yang perlu kita syukuri? Inilah nikmat, inilah yang perlu kita syukuri sebesar-besar nikmat, iaitu Islam dan juga iman. Sebab ada di kalangan umat manusia tidak pun Islam. Ayahnya tidak Islam, ibunya tidak Islam, dan bila dia peluk Islam, dia kata kenapalah dia tak dapat Islam lebih awal. Betapa nikmatnya Islam ni, tuan-tuan. Kita yang dapat daripada awal, daripada kecil ni, kita kena bersyukur. Dan kata para ulama, antara tanda kesyukuran iaitu asyukru tarkul ma'asi. Syukur itu iaitu meninggalkan perkara-perkara maksiat. Itu syukur. Sebab itu kalau kita dengar orang yang bersyukur tetapi dia masih melakukan maksiat, dia tak bersyukur sebenarnya. Contoh kan, kita duk tengok TV, beberapa orang artis kita yang dapat pelakon terbaik sebagai contoh, dia melafazkan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dia tak syukur tu sebenarnya. Dia tak fahami konsep syukur yang sebenar. Sebab syukur mesti ditinggalkan maksiat. Antara maksiat yang dilakukan pada waktu itu mungkin dia mendedahkan aurat, mungkin dia berlakon bersentuhan dengan lelaki-lelaki yang ajnabi sebagai contoh. Jadi dia kena fahami makna syukur menurut pandangan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, dalam hadis ini disebutkan bahawa Nabi tak pernah makan atas meja makan, atau tak pernah ada khiwanun, meja makan, sampai Nabi meninggal dunia. Kemudian Nabi juga tidak makan roti yang dibuat daripada tepung yang halus sampai Nabi meninggal dunia. Baik, hadis berikutnya, wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, laqad ra'aitu nabiyyakum. Kata Nu'man, sahabat Nabi, meriwayatkan, sesungguhnya aku telah melihat Nabi kamu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yajidu min daqali. Nabi tidak mendapati sebarang kurma. Daqal ni kurma yang grade rendah, kurma yang mutunya rendah. Kalau ajwah, tu yang sedap tu. Yang kalau kita pergi Madinah, biasanya ajwah ni harga dia sekilo paling murah dalam RM45 ataupun RM50. Malahan yang mutu RM80 sekilo, RM80, minta maaf, RM80 sekilo. Jadi ajwah ni yang kurma yang sedap lah, ataupun kurma sukaan Nabi SAW. Cuma kata sahabat Nu'man ni, dia melihat, sesungguhnya aku melihat Nabi kamu tidak ada pun min daqali mayamla'u bihi batnuhu, daripada kurma. Dia pernah tengok Nabi ni tak pernah ada ataupun tak mempunyai kurma yang grade rendah untuk dia makan, bagi dia menghilangkan kelaparan perut dia. Maknanya dia tengok Nabi ni ada waktu-waktu dia Nabi sampai tak ada makanan, sampai kurma yang grade rendah pun Nabi tak ada, tuan-tuan. Nabi minum air kosong kan, ataupun tamar yang biasa je, sampai macam itu. Maknanya sebab Nabi punya fokus iaitu adalah akhirat. Nabi punya fokus untuk mengislamkan seluruh umat pada ketika itu. Nabi nak dakwah kepada orang, peluk Islam, esakan Allah, agungkan Allah. Nanti akan ada hari kiamah, akan ada hari pembalasan. Ini yang nak seru kepada umat pada ketika itu. Jadi Nabi tak datang untuk mengajar cara untuk kaya. Macam hari ni kan, ada orang nak ajar kita macam mana nak berniaga, macam mana kita nak main saham, tak handsome tak apa, yang penting kaya. Ada orang nak ajar kita, nak bagi kita kursus kan. Nabi tak. Bukan mission Nabi untuk datang mengajar manusia supaya kaya-kaya, supaya dapat harta yang mewah, dapat duit yang bertimbun-timbun. Tidak, tuan-tuan. Nabi datang dengan tanggungjawab untuk membawa umat mengenali Allah, seterusnya mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti Al-Quran dan juga sunnah Nabi sepenuhnya. Itu yang Nabi bawa. Sebab itu bila sahabat nampak Nabi ni tak ada makanan kat rumah, tak ada meja kat rumah, itu bukan sesuatu yang pelik bagi baginda. Sebab Nabi memang tak nak. Sedangkan tuan-tuan, kalau kita fikir logik lah, sepatutnya orang berkuasa dekat sebuah negara ni, dia boleh buat apa yang dia suka.
Dia pemimpin yang paling berkuasa. Apa yang Nabi nak, Nabi boleh arahkan para sahabat untuk lakukan. Macam mana yang berlaku kepada pemimpin-pemimpin selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firaun, dia perintahkan Haman untuk bina istana dia, untuk dia tengok manakah Tuhan Nabi Musa. Quran cerita kan. Kemudian Namrus diperintahkan rakyat dia untuk buat taman gantung Babylon tu. Itu dikatakan buat lama dah di zaman Nabi Ibrahim lagi, zaman Namrus. Jadi dia boleh buat, dia boleh kaya, dia boleh songlap duit. Pemimpin ni, kita tengok apa yang berlaku pada pemimpin-pemimpin negara-negara Arab waktu berlaku Arab Spring tu. Bila dia bongkarkan tuan-tuan, tengok duit Husni Mubarak nah berbilion-bilion. Buka pula pemimpin Tunisia bin Ali, tengok dia punya rumah. Saya waktu tu saya ada kat sana. Wartawan tunjuk dia punya bilik jongkok emas penuh. Jadi rakyat susah. Sebab dia pemimpin pertama, dia boleh buat apa yang dia suka. Dia boleh kotim dengan jenderal tentera, boleh kotim dengan peguam negara untuk dilepaskan diri. Tetapi Nabi tak pilih untuk buat sedemikian. Kenapa? Sebab Nabi nak bagi tahu umat bahawa akhirat perlu diutamakan, sedangkan dunia ini kita akan tinggalkan pada bila-bila masa. Dunia ini akan fana, akan hancur tuan-tuan. Kalau kita sempat akhirat pun, dunia ini akan hancur. Tapi biasanya tak sempat lah. Umur kita 100, paling-paling pun 80 tahun, 90 tahun. Jadi bila tak sempat, kita yang akan tinggalkan dunia. Jadi dunia ini akan ditinggalkan. Walau bagaimanapun, kita kejar dunia, last kali kita akan menuju akhirat juga. Itu yang Nabi bagi tahu. Dan dekat akhiratlah penentuan adakah kita berada di syurga Allah ataupun kita berada di dalam neraka Allah wal iyazubillah. Jadi mudah-mudahan kita doa kita semua ditempatkan oleh Allah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi hadis yang berikutnya wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan, ma ra'a Rasulullah an-naqiyya min hina ibta'asahu Allah Ta'ala hatta qabadahu Allah Ta'ala. Nabi tak pernah tengok an-naqi. Naqi ni roti putih, roti yang sangat tinggi grade dia. Jadi tadi khubz syair tu roti yang rendah dia punya grade. Kemudian kita dapat juga satu lagi istilah, iaitu an-naqi. An-naqi ini juga disebutkan oleh para ulama bahasa, iaitu al-khubzu al-huwari. Al-khubzu al-huwara, iaitu roti yang lembut, yang dibuat daripada tepung yang bagus dan biasa dia berwarna putih. Jadi roti ni, kata sahabat Sahal bin Sa'ad, Nabi tak pernah tengok pun sejak Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi wafat bertemu dengan Allah. Tak pernah tengok pun. Mak Nabi tak ada kat rumah dia roti jenis macam itu. Jadi Arab ni makanan ruji dia roti, macam kita beras. Kalau kita bayangkan beras dekat rumah kita tu, ada orang beras dia yang harga sekilo RM80. Ada kan? Yang basmati Faiza apa punya, dia banyak grade. Ada orang yang beras dia sekilo RM15 je. Sekilo lah dah apa, 10 kilo RM15 je. Ada lagi yang rendah pada tu, yang beli beras-beras yang kadang-kadang beli dekat kedai runcit tu bukan beli satu pack, dia beli yang timbang kilo tu. Susah kan? Jadi ini merupakan sesuatu, ini kehidupan yang mana tak sama Allah bagi rezeki kepada manusia ni. Ada orang yang senang Allah bagi rezeki, ada orang yang susah sikit. Nabi ni dia pilih untuk susah. Bukan Nabi tak nak senang. Bukan Nabi tak boleh senang. Nabi boleh nak senang. Sebab setiap kali peperangan, harta rampasan perang tu, subhanallah, kita lawan dengan orang kafir, kita menang. Perang Badar kita menang. Banyak kita rampas harta daripada orang-orang Arab Quraisy. Perang Khandaq kita menang. Kemudian perang Bani Mustalik kita menang. Kemudian peperangan kecil kita banyak menang. Kita rampas harta-harta milik orang-orang kafir yang lawan kita, lawan umat Islam pada ketika itu. Peperangan Khaybar, kita lawan Yahudi kat Khaybar, menang. Nabi menang. Tetapi Nabi ambil tak harta tu sepenuhnya untuk Nabi? Tak. Malah dalam hadis kita dah tengok kan, kita dah bincang, kata para sahabat, Nabi meninggal tak meninggal, Nabi tak tinggalkan dirham wala dinar.
adalah sebidang tanah yang Nabi miliki, itu pun Nabi infakkan pada orang-orang yang susah, untuk orang-orang yang memerlukan. Nabi infakkan, Nabi ada tanah, Nabi bagi pula kepada orang susah. Jadi ini kehidupan Nabi yang mana sepatutnya lah semua umat Islam dia renung, dia baca hadis ni, termasuk juga saya tuan-tuan, kita kena insaf dan kita kena bersederhana di dalam kehidupan. Boleh nak cari kemewahan kalau kita mampu untuk menjaga syariat sebagai contoh kan. Sebab ada juga sahabat-sahabat yang kaya, ada juga para ulama yang kaya yang berniaga. Al-Imam Abu Hanifah dia berniaga, tapi taklah diriwayatkan dia tu kaya-raya. Dia berniaga, kemudian dia mendalami bidang agama. Cuma dia berniaga ada pendapatan lah. Kemudian siapa lagi? Al-Imam Ibn Mubarak juga dikatakan ada harta. Jadi tak ada masalah untuk kita cari, untuk kita dapat kerja yang bagus. Macam hari ni anak-anak kita nak belajar, kita tanya nak kerja apa, masing-masing dia punya cita-cita, doktor, peguam, magistrat. Tak ada masalah untuk dia bekerja dan mencari kehidupan. Tetapi yang penting dia kena ingat bahawasanya setiap perkara yang dilakukan mestilah berpandukan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan yang terbaik dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, iaitu awsatuha, yang mana sebaik-baik perkara yang di tengah-tengahnya itu bersederhana. Tak kaya sangat, tak susah sangat, tak senang sangat, tak fakir sangat, baju tak mahal sangat, tak murah sangat. Yang tengah-tengah tuan-tuan. Ambil yang murah pun orang akan kata juga, duit banyak-banyak simpan buat apa? Orang kata macam tu pula. Beli yang mahal pula, alah gaji baru 45,000 baju, orang kata juga. Jadi bila duduk tengah-tengah ni, insya-Allah orang takkan katalah. Dan kita pun tak adalah mati dengan kata-kata orang. Mudah-mudahan kan orang kata tu kita sabar je lah, kita terima, kita senyum, dapat pahala insya-Allah. Baik, dalam hadis ini diriwayatkan bahawa Nabi tak pernah tengok pun an-naqi, roti putih yang grade-nya tinggi, yang mutunya sangat baik, sejak Nabi diutuskan sehingga Nabi wafat atau bertemu dengan Allah. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada orang yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Sahal bin Sa'ad, hal kana lakum fi ahdi Rasulillah manakhil, adakah kamu memiliki di zaman Nabi dulu, waktu Nabi ada dulu, para sahabat ni, kamu ada tak alat untuk ayak roti, ayak tepung, alat pengayak tepung? Sebab kenapa? Macam yang mungkin yang dengar hadis ini mereka di kalangan tabi'in yang tak sempat pun hidup zaman Nabi SAW, ataupun yang lahir di zaman-zaman Khulafa' ar-Rashidun. Jadi dia tanya, mereka dengar hadis ini bertanya kepada sahabat, zaman kamu dulu, waktu zaman Nabi dulu tak ada ke alat untuk ayak roti ni supaya dapat tepung yang halus untuk jadikan sebagai roti yang bagus, roti yang baik? Qala, kata Sahal bin Sa'ad, ma ra'a Rasulullah SAW munkhalan min hina ibtasallahu ta'ala. Nabi tak pernah pun tengok alat untuk mengayak roti sejak Nabi diutuskan oleh Allah sehinggalah Nabi wafat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Tadi dalam hadis Nabi tak ada meja makan. Ini buat roti, nak ayak roti, ayak tepung tu pun tak ada. Tak ada tuan-tuan. Maknanya Nabi memang sangat-sangat zuhud, sangat-sangat tidak mengutamakan dunia. Nabi tak kisah pun dengan dunia. Nabi utamakan akhirat. Ini mesej Nabi nak sampaikan kepada kita umat Islam pada hari ini. Baik, sampaikan dalam hadis ini diceritakan alat untuk mengayak tepung tu pun, untuk dapat tepung yang halus tu pun Nabi tak ada. Nabi tak pernah tengok pun sejak Nabi diutuskan sampai Nabi meninggal dunia. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada sahabat tadi, maknanya orang yang dengar hadis ni pun tanya lagi, kaifa kuntum takuluna asy-sya'ir ghaira mankhulin, macam mana kamu makan tepung daripada gandum tanpa ayak pakai alat pengayak. Macam kita ayak pengayak ni yang apa, macam jaring-jaring halus tu kan. Jadi ayak-ayak tu untuk tapis benda-benda yang tak elok, yang kasar, supaya kita dapat tepung-tepung yang halus. Lalu para orang yang dengar hadis ini di kalangan tabi'in, mungkin mereka dengar hadis ini, mereka tanya sahabat tadi, macam mana kamu makan roti tapi tak ada alat untuk ayak tepung ni? Dia pelik, dia heran. Qala, kata Sahal bin Sa'ad,
kunna nathanuhu, kami tumbuk. Maknanya ada alat untuk tumbuk biji gandum, tumbuk wa nafkhuhu, lalu kami tiup. Mana tumbuk, tiup. Fayatiru ma tara, lalu terbanglah apa-apa yang kasar tadi, dan akan tinggallah apa-apa yang tak terbang atau apa-apa yang halus. Macam tu je kaedah dia orang nak buat roti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumbuk, lepas tu tiup, mana yang terbang itu dibiarkan, lalu yang tinggal itulah yang dijadikan sebagai tepung untuk dibuat roti. Wa ma baqiya sarrainahu, apa yang tinggal kami akan basahkan dan kami akan adunkan untuk dijadikan sebagai roti, dan kemudian untuk dijadikan sebagai tepung, dan kemudian untuk dijadikan sebagai roti, diadun menjadi roti. Jadi hadis ini memang tuan-tuan, kalau kita tengok, kita fahami dengan baik, pertamanya kita akan rasa Nabi ni hidup memang sangat-sangat tidak pentingkan dunia, tuan-tuan. Dunia Nabi ambil bukan sekadarnya. Nabi ambil cukup untuk Nabi dan ahli keluarga Nabi je. Lebih Nabi tak ambil. Macam kita hari ni, kalau kita nak bandingkan, kita ambil dan kalau ada lebih kita sapu juga, kan? Maknanya saya, kita lah, maknanya kita tengok kalau ada lebih, benda tu halal. Apa salahnya ustaz? Memang haruslah benda halal ustaz. Kadang-kadang ada benda yang makruh pun kita ambil, kan? Jadi benda-benda seperti ini dia berbeza dengan akhlak Nabi dan juga para sahabat. Pertama sekali, dalam hadis ini menerangkan kezuhudan, iaitu keutamaan Nabi terhadap akhirat. Yang kedua, warak ni itu meninggalkan perkara-perkara yang syubhah, ataupun meninggalkan perkara-perkara yang diragui, yang mana kita tak tahu benda tu halal ataupun tidak. Jadi para sahabat ni yang syubhah memang tinggalkan dah. Nabi pesan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin, memang dah tinggalkan dah. Yang syubhah ni sekarang ni zuhud pula. Jadi Nabi didik para sahabat, Nabi cerita kepada ahli keluarga Nabi, ataupun Nabi tunjukkan contoh kepada ahli keluarga Nabi bahawa inilah kehidupan yang mana kalau boleh kita buat, tuan-tuan, kita kurangkan cinta kepada dunia supaya kita dapat tumpukan kepada akhirat. Kalau kita tak ada TV kat rumah, tak ada internet kat rumah, kita pun akan daripada tak buat apa, baik baca Quran. Itu maksud dia. Jadi kalau ada benda ni, sebab benda ni kalau kita tengok pun, dengar berita, apa hukum dia? Tak haram. Berita tentang COVID, buletin utama tu harus. Tapi kita akan tengok tu kadang-kadang dibawa ke drama. Kesudahannya Quran baca 2 baris je lah. Dia begitu. Tapi kalau tak ada time COVID kan, waktu kita duduk kat rumah tu, semua benda dah kita dah buat dah. Tak tahu nak buat apa dah. Setelahnya kita pun cakap, yang panggil anak yang, kita buka, kita hadis ni, kita bincang hadis. Padahal waktu sebelum tu tak buat pun. Jadi inilah yang cuba Nabi nyatakan, Nabi terangkan kepada kita. Ambil dunia boleh. Ambil dunia, nak ada meja makan, nak ada alat pengayak, tak ada masalah, hukumnya harus. Bukannya haram. Tetapi kalau kita dalam keadaan tidak ada benda-benda ini, mungkin tumpuan kita pada ibadat ataupun kepada Allah akan jadi lebih. Kalau kita ada, mulalah kita rasa nak buat roti john, roti macam-macam lah. Jadi kita punya ibadat pun tak sehebat ataupun tak semantap para sahabat dan juga golongan-golongan salihin. Jadi inilah yang Nabi nak bagi tahu. Apatah lagi kita pada zaman sekarang, ada banyak benda yang melalaikan dan juga melekakan. Ada banyak benda-benda yang kadang-kadang kita buat tu meskipun tidak berdosa, tetapi dia menghampiri dosa. Lara kan, benda-benda yang lara, dia menghampiri dosa. Contoh, kita mengetai dengan kawan-kawan kita. Mengetai tu hukum dia harus. Kena pula cerita bab COVID, tak ada masalah kan. COVID sekarang ni tak ada masalah. Tapi bila dia cerita bab orang, dia ada masalah. Dia cerita pula keaiban, kekurangan orang lain, dia akan berdosa lah. Dia mengumpat. Cerita pula bab politik, bergaduh pula, bertumbuk pula, selesai. Jadi inilah benda-benda yang dipanggil lara dan yang melalaikan, yang mana kalau kita buat, kita boleh terjebak dalam dosa. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perkara-perkara yang sedemikian, insya-Allah. Jadi dalam hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Nabi hidupnya sangat-sangat sederhana. Malahan Nabi tak ada pun alat pengayak untuk buat tepung yang bagus. Sampaikan disifatkan oleh sahabat iaitu Sahal bin Sa'ad,
zaman Nabi dan para sahabat buat roti hanya dengan tumbuk dan tiup untuk buang benda-benda yang kasar. Yang baki itulah Nabi para sahabat campur dengan air dan mereka membuat tepung. Jadi kita pun dah sampai Isyak ni tuan-tuan. Kita tangguh pada waktu yang lain insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat sedikit ibrah ataupun pengajaran daripada hadis ini, dan mudah-mudahan Allah buka hati kita untuk kita mencontohi sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita zuhud dan untuk kita mengutamakan akhirat, mengutamakan Allah lebih daripada benda-benda yang lain insya-Allah. Jadi sebelum saya tutup, sebelum kita tangguhkan, kalaulah tuan-tuan ada soalan, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.